Okey, kita nak pergi kepada kod etika. Saya rasa saya berada pada slide yang betul. Okey, sebelum ni kita pergi kepada kes klien yang ingin bunuh diri. Okey, kita discuss, kita bincang tentang mungkin prinsip-prinsip moral yang kita utamakan, okey, dalam nak menyelamatkan klien yang ingin bunuh diri. Okey, so sekarang kita pergi kepada kod etika. Okey, kod etika yang ditulis, okey, yang termaktub itu adalah berfokuskan untuk melindungi dan mendorong kebajikan klien. Okey, dekat sini memang kalau kita tengok kod etika, dia mementingkan klien. Okey, bukannya mementingkan kaunselor. Okey, dan bagaimana seseorang kaunselor ataupun pengamal kesihatan mental ni dia treat kod etika. Dia ada dua golongan orang. Okay, dua golongan orang ataupun dua golongan kaunselor. Okay, macam mana dia amalkan kod etika ni. Okay, so yang pertama kita pergi kepada etika wajib, mandatory ethics. Okay, so ini adalah golongan kaunselor ataupun pengamal yang melibatkan kesihatan mental, yang mana diorang ni melihat kod etika tadi, okey, yang telah digariskan oleh lembaga kaunselor tu adalah satu yang mandatori, yang wajib diikuti, dan biasanya ia datang dengan satu perasaan iaitu fear. Okey, fear based ethics. Okey, etika wajib mandatory ethics ni juga dikenali dengan nama fear based ethics. Maksudnya kita takut. Okey, disebabkan kita takut mungkin terkena saman, kita takut sebarang report ataupun komplain sampai daripada pihak komiti yang melisenskan kita punya KBPA tersebut, dan juga pada masa yang sama kita takut kalau kita terlibat dengan salah laku. Okey, mati lah kalau terlibat ni, rasa macam gelap dunia. Rasa macam nanti lesen ditarik, okey, malu. Okey, so disebabkan ketakutan itu, kita akan ikut okey kod etika tu. Okey, cumanya biasanya golongan ini mereka hanya mengikuti etika itu sekadar mematuhi. Okey, sekadar mematuhi dan memadai untuk dia hit the minimum level sahaja. Maksudnya tidak perlu go beyond than that. Okey, yang penting aku ikut peraturan yang telah dinyatakan ni. Okey, tak banyak soal. So, ini adalah golongan yang pertama. Okey, dan dia biasanya golongan ini juga tidak ada inisiatif untuk dia menghayati. Okey, menghayati betul-betul berfikir tentang kod etika tersebut. Okey, tapi bukan nak kata salah. Okey, ini maksudnya golongan yang level dia sedikit rendah dalam penghayatan kod etika. Okey, dan juga kalau kita tengok kat bawah ni, kaunselor yang berpegang kepada prinsip ni biasanya dia terlibat dalam denial, dia mengabaikan ataupun menolak persoalan etika tu. Okey, apa yang tertulis itu saja yang diambil. Kalau tidak ada dalam buku kod etika lembaga kaunselor tu, dia tak akan persoalkan dah. Okey, maksudnya kalau sesuatu tingkah laku, sesuatu keputusan itu tidak melibatkan apa yang ada dalam buku kod etika, maka itu adalah bukan isu etika. Okey, ini pegangan mereka yang berada dalam etika wajib ni. Okey, dan juga mereka ni juga, okey, kalau orang lain buat, kalau orang lain buat sesuatu tindakan tu, semestinya tindakan tersebut tidak melibatkan etika. Okey, walaupun apa yang dibuat orang lain tu adalah salah. Okey, pada pandangan awal dia. Okey, dan juga ini adalah pegangan-pegangan yang saya bawakan, okey, supaya you all lebih faham tentang mereka yang duduk dalam golongan etika wajib, mandatory ethics ataupun fear based ethics. Okey, melibatkan ketakutan. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Okey, dia ada dua golongan saja. Okey, yang kedua etika aspirasi. Okey, etika aspirasi. Golongan ni tak silap saya dikenali juga dengan nama concern based ethics. Okey, tadi fear based ethics, sekarang concern based ethics.
mereka sangat concern, mereka sangat caring pada ethics tu sendiri, dan mereka hidup cara mereka praktis lebih pada penghayatan kepada etika itu sendiri. Okay, so bukan saja mereka hit the minimum level, bukan saja mereka sekadar mematuhi, tapi mereka berakhlak. Okay, besar tu, mereka berakhlak dengan etika-etika kaunselor. Okay, so ini adalah satu golongan yang lebih tinggi level dia, yang mana kadang-kadang mereka query. Okay, mereka tanya balik, mereka berfikir dengan aktif tentang satu-satu kod etika itu. Okay? Sama ada kod etika itu boleh membantu decision mereka dalam mempertahankan kebajikan klien. Okay, so ini golongan yang hebat lah kita katakan dekat sini. Okay, dan mereka ini kaunselor, dia bukan saja faham kepada kod etika yang ditulis itu, tapi dia faham spirit kat belakang ataupun prinsip moral yang sedang dimartabatkan oleh satu-satu kod etika tu. Ingat balik prinsip moral tu ada 6. Ada fidelity, veracity, ada non-maleficence, ada beneficence, ada autonomy, satu lagi saya lupa. Justice. Justice. So dia faham satu-satu kod etika itu bagaimana ianya ditulis, dan apa prinsip-prinsip moral yang kita kata sebagai asas kepada satu-satu kod etika tu. Okay, so apa-apa pun kebaikan klien akan datang kiranya sebagai satu keutamaan kepada kaunselor yang berada dalam golongan etika aspirasi. Okay, so etika aspirasi ini sebenarnya berkait dengan konsep amalan terbaik. Okay, yang mana biasanya kaunselor tu memang menggunakan penakkulan, pemikiran yang betul-betul aktif dan betul-betul kreatif dalam melaksanakan kod etika yang diamalkan. Okay, so ini adalah perbezaan mandatory ethics dengan etika aspirasi. Okay, so ini biasanya menjadi pegangan kepada golongan kaunselor. Okay, sama ada kita pun tanya balik diri kita. Okay, sama ada kita ni berada dalam golongan yang menghayati ethics tu sendiri, ataupun golongan yang takutkan ethics tu sendiri. Okay, so itu persoalan yang mungkin boleh kita simpan dan tanya. Keep on questioning yourself towards the end of the syllabus. Okay. Tujuan kod etika. Kenapa perlu ada kod etika? Okay. Pertama, nak lindungi orang awam. Okay, mungkin orang awam ni terdedah dengan salah laku kaunselor tu sendiri. Okay, kita tengok banyak juga kaunselor yang tak ada perakuan amalan, tak ada kaunselor berdaftar tapi claim diri sebagai kaunselor, dan ini macam mana mereka ini orang kata trainingnya, latihannya dalam menjadi seorang kaunselor yang beretika akan kita rasakan was-was. Okay, so inilah tujuan kod etika. Kita nak lindungi seorang orang awam supaya tidak terlibat dengan sebarang salah laku daripada pihak kaunselor itu sendiri. Okay, yang kedua, kita nak didik ahli profesional mengenai kod etika. Okay, so kita nak supaya praktis yang kita lakukan itu merujuk kepada kod-kod etika. Kalau tak ada rujukan, macam kita pun tak tahu. Okay, terlalu luas apa yang perlu aku jadikan sebagai amalan dalam memberikan khidmat kaunseling kepada orang awam. Okay, yang ketiga, sediakan cara untuk memastikan accountability dengan penguatkuasaan piawaian. Okay, accountability ni apa? Accountability ni apa? Fatin Amanina ada. Accountability ni apa? Ada ke tu?
Saya cuba Accountability boleh, ni apa? Doktor? Ya. Accountability ni sifat tanggungjawab terhadap sesuatu Hmm. tindakan. Okey. Ramai dah yang menjawab yang bantu Fatin dekat sini. Okay. So terima kasih Fatin. So maksud accountability ni adalah sifat tanggungjawab yang mungkin sebelum ni contohnya kita ada pernah lakukan kesalahan pada klien. So macam mana kita nak bertanggungjawab, macam mana kita nak membaiki kesalahan tersebut pada klien. Okay, so setiap tingkah laku kita itu maksudnya kita perlu ada tanggungjawab. Okay, especially tanggungjawab kita untuk mematuhi kod etika amalan kita. Okay, so itu adalah tujuan kod etika ditulis. Okay, yang keempat sebagai pemangkin untuk meningkatkan amalan. Okay, so kita ada satu motivasi. Okay, kalau boleh kita nak pergi kepada aspirasi etik tadi. Okay, seseorang yang berakhlak etika, bukan saja seseorang yang patuh etika, yang nampak etika tu nampak macam benda luar, tapi etika ni sebenarnya kita nak masukkan dalam diri kita, mendidik diri kita daripada segi memberi perkhidmatan yang terbaik, yang berakhlak sebagai seorang kaunselor yang benar-benar mematuhi etika. Okey, yang kelima kita nak supaya ada kawal selia. Okey, dalam pemberian servis kita, uh, servis kita kepada klien. Okey, maksudnya apabila kita tahu macam kod etika ni dia macam polis, okey, macam ada peraturan dia yang mana kalau kita salah, okey, kita akan dikenakan tindakan. Kalau kita betul, okey, tak ada apa-apa tapi kita telah beramal satu amalan yang terbaik. Okey, dan juga kita boleh berfungsi secara autonomi. Okey, kat sini, okey, tak ada badan yang betul-betul kawal kita. Badan tu maksud saya adalah orang. Okey, tapi kita ada satu kod etika yang mana dia atas interpretation masing-masing untuk kita buat amalan. Okey, yang mana interpretation ini sebenarnya juga dipandu oleh uh, 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 pelbagai training. Okey, kita punya level of kemahiran juga. Okey, so ini adalah beberapa tujuan kod etika ditulis dan kita sambung dekat sini. Kita juga ada kadang-kadang isu, okay? Kadang-kadang perbalahan, kadang-kadang perbezaan pemikiran ataupun tingkah laku dalam profession kita sendiri. Okay, so dengan adanya kod etika ini, dia boleh mengawal sebarang perselisihan, okay, sebab kita ada satu sumber rujukan. Okay, kalau berbeza pendapat, so kita rujuk kod etika macam ni pemahaman kita. Okay, so dia lebih mengelak kepada perselisihan dalaman dan juga dia galakkan kestabilan dalam profession. Okay, so tak adalah orang kata tak harmoni profession counsellor ni yang mana asyik bergaduh je sama-sama counsellor disebabkan perbezaan pemikiran dan tidak ada sebarang rujukan untuk itu. Okay, so kod etika boleh jadi rujukan untuk sebarang perselisihan. Okay, ya, pada masa yang sama, okay, kod etika ni juga tadi saya cakap yang pertama of course priority dia, keutamaan dia adalah untuk melindungi klien. Okey, tapi kod etika ni di samping melindungi klien, dia juga melindungi pengamal iaitu kita sendiri. Okey, so kita ada standard. Okey, kalau kita patuh, so kita akan selamat. Tapi kalau kita go macam melanggar kepada kod etika itu sendiri dan tidak menjadikan ia sebagai rujukan apabila ada dilema-dilema etika, okey, ini dah tak jadi satu perlindungan, okey, disebabkan oleh kesilapan kita sendiri. Okey, so kod etika ni penting sebagai sumber rujukan kita dalam setiap masa. Okey, sebab dia mampu melindungi kita apabila kita boleh justify bahawa this action saya buat disebabkan kod etika ini. Okey, itu lain daripada this action saya buat sebab saya rasa macam ni. Dia lain. Okey, kita pergi ke sini. Okey, kod etika sebenarnya memang dia tak sediakan semua jawapan. Okey, dan kadang-kadang tu kita kena buat sesuatu tingkah laku yang mungkin lain daripada apa yang disarankan oleh kod etika. Tetapi dekat sini yang penting kita kena jadikan kod etika itu sebagai sumber rujukan. Okey, dia bukan satu cookbook yang mana semua jawapan kita akan dapat. Okey, of course dia perlukan reflection, dia perlukan pemikiran, dia perlukan perbincangan
kita dengan kawan-kawan, dengan expert, dengan pihak guaman untuk memastikan tahap pemahaman kod etika kita itu berada di tangga yang baik. Okay, so ingat kod etika tak ada semua hal, okay, tak ada semua tingkah laku yang digariskan, okay, tapi kod etika adalah satu sumber rujukan yang utama untuk seorang kaunselor. Okay, yang penting macam mana kita reflect the kod etika itu. Okay, so ini adalah satu uh, praktis yang perlu kita uh, utamakan, okay, dalam pada kita memberi kaunseling kepada masyarakat. Okay, so macam mana kita nak tahu bahawa kita ni dah buat satu keputusan yang beretika. Okay, sebelum ni dah lah kita kata buku kod etika tu tidak mengandungi semua perkara dalam dunia ni. Okay, tapi so macam mana saya nak pastikan bahawa saya buat keputusan yang beretika. Okay, so keputusan yang beretika ini bukanlah senang, okay, untuk dicapai, dan juga kalau you all sebagai beginning counselor menghadapi masalah untuk membuat keputusan beretika, yang tua, yang veteran pun sama. Okay, dia memerlukan satu perincian, satu deliberation, satu pemikiran yang mendalam apabila membuat satu-satu keputusan yang melibatkan etika. Okay, so it's normal untuk semua orang menghadapi kesukaran apabila membuat satu-satu keputusan etika. Okay, so yang pasti, okay, general, okay, biasanya proses membuat keputusan ni melibatkan 4 steps yang general ni lah. Okay, yang pertama kita nampak kenal pasti permasalahan. Okay, yang kedua kita kena rujuk kod etika. Okay, yang ketiga kita kena pertimbangkan apabila kita buat satu-satu keputusan itu apa kesan dia. Okay, yang keempat of course kita pilih tindakan daripada mungkin pilihan yang kita ada. Maksudnya kita bertindak. Okay, so kita pergi secara detail. Okay, ada tambahan steps. Okay. Yang secara asasnya tadi ada 4 sahaja. Okay, tapi Ramley and Hurley, okay, menggariskan pelbagai, okay, mungkin lebih banyak tambahan 7-8 okay, steps dalam pada kita nak buat proses keputusan beretika. Maksudnya kalau kita menghadapi mungkin satu-satu isu, satu-satu dilema masa kita tengah memberi counselling tu, okay, yang melibatkan etika, okay, kita kalau boleh kita rujuk 7-8 steps yang Ramley and Hurley buat. Okay, so that kita lebih yakin bahawa keputusan kita itu adalah telah melalui satu proses yang baik dan juga betul. Okay, so yang pertama kenal pasti permasalahan. Okay, so kat sini kita kena tengok dulu tak semua perkara melibatkan etika. Ada sesetengah perkara dia tidak melibatkan etika tapi melibatkan legal. Okey, undang-undang. Ada sesetengah perkara melibatkan klinikal sahaja. Okey, so kalau ia melibatkan legal, perlulah consult, perlulah kita berunding dengan orang yang betul iaitu pihak guaman. Okey, tapi kalau ianya melibatkan mungkin masalah klinikal, isu klinikal, kita boleh rujuk kepada kawan-kawan kita yang kita percayai dan juga pada masa yang sama experts. Okey, dah ada pengalaman tentang isu-isu etika yang tengah kita lalui sekarang. Okay, so itu yang pastinya yang kita kena buat pertimbangan pada peringkat awal. Okay, isu aku ni duduk dekat mana? Klinikal ke, ethical ke, undang-undang ke, ataupun gabungan kepada ketiga-tiganya sekali. Okay, so pada peringkat awal ni kita kena kumpul, okay, kita kena fikir dulu dan juga kumpul maklumat yang ada. Okay, untuk kita tangani isu ini. Okay, dan pada masa kita mengumpul maklumat-maklumat tersebut, okay, kita juga perlu fikirkan apa prinsip etika yang bersesuaian, okay, dan undang-undang yang bersesuaian. Prinsip etika ni ingat balik yang 6 tu. Okay, so apa yang telah kita guna, okay, daripada prinsip etika tersebut dalam pada kita nak membuat satu-satu keputusan tu. Okay, so kaji permasalahan daripada pelbagai perspektif
bila kita sebut pelbagai perspektif ini perlulah datang daripada bukan saja daripada seorang kaunselor tapi kena datang daripada klien, okey, dan juga mungkin daripada hasil perundingan kita dengan mereka yang expert iaitu pihak guaman ataupun psikiatris ataupun mereka yang mahir yang sudah melalui isu-isu ini dalam kerjaya mereka. Bila kita sebut tentang klien, okey, bukan klien saja tapi klien ada sistem dia iaitu dia ada mungkin organisasi, dia mungkin ada keluarga. So kesan kepada satu-satu keputusan etika ini akan melibatkan sistem klien juga. Okey, satu kenal pasti permasalahan. Okey, maksudnya banyak kena fikir tentang isu tersebut. Okey, yang kedua kita pertimbangkan prinsip dan juga nilai. Okey, pertimbangkan prinsip dan juga nilai. Prinsip etika yang ada 6 tadi kita semak balik. Okey, macam mana kita gunakan dalam kita nak solve this problem. Okey, sama ada, okey, macam ingat balik isu yang saya bawakan tentang klien yang datang untuk bunuh diri. Okey, klien yang datang ini melibatkan kita terpaksa utamakan beberapa mungkin prinsip etika, tapi pada masa yang sama kita terpaksa korbankan, okey, ataupun letakkan dia di bawah, tidak diberi keutamaan dalam tindakan kita. Okey, so itu kita kena buat balik. Okey, kita kena do the same thing apabila kita menghadapi isu ataupun dilema etika. So letak dekat situ mungkin ada persaingan. Okey, mungkin ada persaingan antara kod etika. Maksud saya macam persaingan tu tadi, yang mana perlu kita utamakan, yang mana perlu kita mungkin korbankan waktu ni, letak paling bawah. Okey, so susun ikut pertamaan. Okey, prinsip kod etika mana yang sedang aku martabatkan ni, yang sedang aku usahakan ni. Okey, so dalam pada ni juga, okey, selain daripada kita gunakan prinsip moral tadi, okey, kita juga perlu guna nilai kita, value kita. Kita lihat balik apa pengaruh value kita, apa pengaruh akhlak etika kita dalam membuat keputusan ini. Okey, so pertimbangkan dua perkara di situ iaitu prinsip moral dan juga nilai kita sebagai seorang individu dan kaunselor. Okey, libatkan perasaan. Okey, macam-macam. Betul ke libatkan perasaan? Betul. Okay, sebabkan dulunya memang kita ikut satu model iaitu macam lebih kepada medical model yang mana masa ni kita sangat-sangat fokuskan kepada pemikiran dan kita tidak libatkan emosi apabila membuat satu-satu keputusan beretika. In contemporary world now, okay, sekarang kita punya dunia profession dah mencakupi banyak jenis cultures. Okay, so banyak jenis individu. So dia mustahil untuk seseorang bertindak tanpa melibatkan perasaan. Okay, so kat sini untuk membuat satu-satu keputusan beretika perlu melibatkan perasaan. Disebabkan kita ingat balik, kita mungkin boleh reflect diri kita, perasaan kita sebenarnya banyak mempengaruhi cara pemikiran kita. Okay, so satu-satu keputusan beretika itu kita boleh lihat banyak pengaruh perasaan. Okay, so kita kena timbang semua emosi yang ada. Okay, yang biasa yang bila kita menghadapi satu-satu isu etika ini, emosi yang ada of course lah takut. Okay, takut, fear kita sendiri. Okay, dan pada masa yang sama kadang-kadang kita terlebih bertanggungjawab. Kita rasa kita fikirkan ini sangat-sangat tanggungjawab kita. Okay, so itu juga satu perasaan yang mungkin mempengaruhi keputusan kita nanti. Okay, kalau kita takut, keputusan itu akan jadi macam ni. Kalau kita rasa macam, aku memang kena bertanggungjawab ni, memang aku punya tugas ni, memang hak aku ni. So itu pun akan mempengaruhi cara keputusan kita dalam mengatasi isu-isu etika ini. Okay, so libatkan perasaan. Okay, tanya diri sendiri, apa perasaan aku sekarang sewaktu aku berada dalam isu ini. Okay, so itu step yang baik. Seterusnya, rujuk kepada pakar ataupun rakan. Okay, kebanyakan kita dah tak boleh main dah, dah tak boleh fikir dah, malu ni kalau nak discuss dengan orang pasal isu etika aku ni, malu ni. Ini perlu dihindari.
Okey, disebabkan apabila kita ada satu isu etika, kita perlu merujuk kepada pakar ataupun rakan-rakan sejawat. Okey, disebabkan oleh keputusan ni secara bersendirian ni boleh jadi berbeza apabila kita apabila kita rujuk keputusan tu kepada pakar ataupun rakan sejawat yang lain. Kenapa berbeza? Okey, disebabkan oleh kita apabila ada satu-satu dilema itu, kita mungkin berbalik-balik tadi kepada emosi. Emosi kita ada emosi, kita ada bias, kita ada prejudis, okey. Sebabkan semua emosi, bias, prejudis ni kadang-kadang menjadi satu awan depan mata kita, okey, yang menyebabkan kita tak nampak perkara sebenar macam mana. Okay, so that's why kita perlukan pandangan orang yang ketiga, dan pandangan orang yang ketiga tu kita nak datang daripada mereka yang berpengalaman handling the same issues. Okay, so ini disebabkan ini, okay, kita kena rujuk kepada experts, berunding ataupun berbincang dengan kawan-kawan ataupun supervisors. Okay, kita akan ada supervisors yang akan melihat setiap gerak kerja kita biasanya. Okay, so yang seterusnya, okey, dalam setiap keputusan yang kita buat, kita nak libatkan klien. Okey, sebab klien is in the process. Okey, yang kita ada isu ini adalah dengan klien. So kita kena libatkan klien. Okey, so apabila kita libatkan klien, ada dua benda yang sedang kita lakukan sebenarnya. Pertama, kita masih lagi menjaga kebajikan klien dengan kita memperkasakan klien tu sendiri. Okey, apabila klien tu rasa macam dia ada suara, dia ada sumbangan, okey, dalam setiap proses ini, maka dia akan rasa macam syok. Okey, dia akan rasa macam bermakna hidup dia ni. Okey, bermakna diri dia sebagai seorang klien. Okey, nampak dekat situ? Okey, daripada tingkah laku tersebut, okey, kita sedang meletakkan klien ini di atas. Kita sedang menjaga kebajikan klien dengan melibatkan dia dalam sebarang keputusan etika. Okey, dan juga itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melibatkan klien, kita actually sedang menjadi seorang kaunselor yang cultural sensitive. Okey, yang sensitif, yang juga yang bertimbang rasa terhadap kepelbagaian budaya ni. Okey, of course kalau kita buat keputusan ni mungkin agak berlainan apabila tidak kita ambil kira, okey, pandangan klien. Okey, so disebabkan kita nak meraihkan bahawa klien ini adalah datangnya daripada pelbagai background, pelbagai demografi dan mempunyai pemahaman tentang sesuatu isu itu juga mungkin lain daripada kita. So kita minta dia untuk sama-sama handling the process. Okey, so dekat situ ada dua. Nak perkasakan klien dan juga kita nak jadi seorang kaunselor yang competent daripada segi handling cultural issues, okay, yang datang daripada pelbagai klien. Okey, yang seterusnya, kenal pasti hasil yang dikehendaki. Apa yang kita nak daripada tindakan ataupun pertimbangan etika kita tersebut. Okey, so kat sini penting, okey, kita gariskan kesan daripada keputusan-keputusan yang kita bakal buat ataupun tindakan-tindakan yang kita bakal ambil, apa kesan tersebut kepada diri kita, kepada klien dan jangan lupa kepada sistem klien tadi dan juga beberapa pihak yang lain, pihak yang ketiga. Okay, so kenal pasti dulu, okay, apa kesan-kesan yang mungkin dihadapi oleh kesemua mereka yang terlibat dalam isu ini. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada, okay, dalam pada kita nak laksanakan satu-satu tindakan tu, macam it's always a good idea kalau kita listkan, okay, senaraikan mungkin apa tadi kesan kepada, mungkin hasil kepada tindakan kita satu. Okay, kita senaraikan dan setiap kesan ataupun hasil tindakan itu biasanya datang dengan apa yang perlu kita buat untuk hasilkan kesan yang sebegini. Okay, so kita kena hasilkan beberapa kesan, beberapa tindakan berdasarkan kesan tersebut. Okay, so ini penting, okay, supaya kita boleh nampak apa keutamaan kita apabila bertindak.
Okay, kita nak pergi kepada kesan yang mana, so tindakan yang mana yang perlu kita buat. Okay, so ini adalah satu senarai semak untuk tindakan kita sendiri sebenarnya. Okay, nak pastikan bahawa kita dah follow apa yang proses yang sebenarnya. Okay, dan sekarang kita sedang juga mempertimbangkan pelbagai kesan dan juga tindakan sebaiknya. Okay, so lain daripada tu, okay, of course yang paling last adalah kita pilih senarai tadi dan kita bertindak. Okay, so kadang-kadang tindakan tu boleh lebih daripada satu. Okay, tapi yang penting kita semak balik tindakan yang bakal kita buat tu, okay, dengan prinsip moral yang kita dah fikir daripada peringkat awal tadi. Okay, yang 6 tu. Okay, mana satu yang jadi keutamaan? Adakah tindakan ini selari dengan apa yang telah digariskan oleh aku pada peringkat awal, iaitu pada moral principle, contohnya nak menekankan manfaat kepada klien, beneficent. Okay, so tu semua kena go back macam kepada peringkat awal tadi, kena tengok sama ada aku sedang menjauhi prinsip moral yang telah aku fikirkan ataupun sebenarnya sekarang sedang bekerja baik, okay, dengan prinsip moral tersebut. Okay, so yang penting juga dekat sini kena berani. Okay, apabila kita dah pilih, of course banyak perasaan yang kita akan alami. Okay, tapi yang penting dekat sini adalah embrace your ego dan juga your courage untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Disebabkan tindakan ini akan melibatkan orang lain dan juga melibatkan reputasi kita sebagai seorang kaunselor juga. Okey, sebab tu kita biasanya takut. Macam memang perlukan keberanian untuk ambil satu-satu tindakan. Okey. Dalam pada kita follow model tadi pun, okey, model membuat keputusan beretika tu pun, kita of course lepas tu kita masihlah kita tanya-tanya. Macam mana nak tahu tindakan aku ni betul ataupun tidak tepat. Okay, so walaupun kita dah ada model tu. Okay, so kita boleh tengok balik, kita boleh check, kita boleh reflect dengan diri kita. Adakah keputusan tadi berasaskan kejujuran aku sebagai seorang kaunselor dan sebagai seorang manusia. Okay, dia perlu kepada kejujuran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, of course, kita nak pergi kepada kebajikan klien. Adakah aku sedang mengorbankan kebajikan klien ataupun aku sedang beri kebajikan, okay, kepada mereka. Okay, yang ketiga, sebolehnya tiada niat untuk tujuan peribadi. Okay, tak nak jadi seorang kaunselor yang selfish, yang nak pelihara reputasi dengan mengorbankan klien dia. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, merupakan tindakan terbaik yang bersesuaian keperluan semasa profesion. Okay, disebabkan ini, keperluan semasa ni, kita selalu kena update diri kita dengan kes-kes semasa melalui pembacaan jurnal. Okay, ambil tahu apa yang berlaku dalam bidang profession counselling ni. Especially apa yang berlaku daripada segi sudut etika dan juga undang-undang. Okay, apabila kita sentiasa update, kita sentiasa ada ilmu yang terkini, maka keputusan kita itu akan lebih inform, kita akan lebih rasa yakin, okay, dengan apa yang biasanya orang kaunselor lain lakukan apabila menghadapi isu ini pada masa ini. Okay, bukan masa 10 tahun lepas, 20 tahun lepas yang mungkin berbeza keadaan dia daripada sekarang. Okay, so ada soalan? Okay, sebelum saya teruskan kepada kuasa dan etika, ada soalan? Saya tak break tadi straight je. Okay, you all pun tak tahulah okay ke tak tu. Okay, faham? Semua faham? Okay, Ain faham. Cukup Ain faham lah. Okay, so okay, thank you. Kalau faham, okay. Kalau tak faham, boleh tanya je boleh tanya je. Boleh doktor, okay, boleh on mic saya nak tanya ataupun boleh tulis dekat ruangan chat. Okay, kuasa dan etika. Okay, kita ni ada kuasa tak sebagai seorang kaunselor sebenarnya? Okay, yang tu kita kena tanya balik diri kita. Okay, dan satu soalan yang mungkin kita akan hadapi. Okay, yang kita apabila kita dealing dengan clients,
adakah aku sedang menjadi orang yang sedang berkuasa sekarang? Jawapannya yes. Okay. Sebabkan hubungan kaunselor dengan ahli profesional dalam bidang kesihatan mental ni memang sebenarnya ada lebih kuasa, ada pengaruh ke atas klien. Okay, so ini yang memang kita kena akui, tapi sesuatu benda yang kita kena pandai guna dan juga kawal. Okay, kuasa tersebut perlu dikawal agar tidak kita katakan memberi ham kepada klien. Okay, of course klien datang, satu, dia dalam keadaan yang bermasalah. Okay, dia dalam keadaan yang paling fragile dalam hidup dia. Dia dalam keadaan yang paling vulnerable kepada pelbagai jenis negativities. Okay, of course dekat situ dah nampak dah. Okay, dia punya kuasa dekat mana. Dan sekarang dia adalah pihak orang yang nak minta tolong. Okay, kita adalah orang yang menolong dan kita ada resources. Okay, kita ada sumber yang kita boleh bagi yang mana boleh bantu dia untuk hidup dengan baik. Okay, disebabkan ini kita nampak perbezaan kuasa. Okay, perbezaan kuasa antara kita dan juga klien. Okay, perbezaan kuasa ni pergi juga, okay, yang pertama dekat sini, pengetahuan dan kemahiran yang berbeza. Okay, of course sebab kita ada satu pengetahuan, kita ada kemahiran dalam mungkin membantu orang untuk menyelesaikan masalah. Okay, dan pada masa yang sama kita ada juga kemahiran-kemahiran macam mana nak menangani stres, okay, apa saja. Okay, disebabkan itu, okay, counselor win here, counselor ada kuasa. Okay, satu. Okay, klien juga, okay, dia sedar, okay, kebanyakan klien dia ada dah, dia tahu dah, okay, these counselors have macam bukanlah super power tapi ada power, okay, dalam relationship dengan aku ni, okay, tapi klien tersebut dia perlu yakin dan percaya bahawa kita ni, okay, counselor ni, despite of the power that we have, kita sebenarnya nak membantu mereka. Okay, membantu mereka dan tidak akan mencederakan mereka dengan menggunakan power yang kita ada. Okay, so itu adalah satu kita nampak etika, okay, dalam pada kita menggunakan power kita, menggunakan kuasa kita dalam berhubungan dengan klien. Okay, dan orang ramai juga, klien juga, okay, dia tak tahu kaunselor ni sebenarnya sedang ambil kesempatan terhadap mereka dengan nama proses counselling. Okay, so mereka adalah sangat kita katakan naif, sangat innocent. So profession kita, okay, perlukan sentiasa check. Okay, kita ni check adakah kita sedang ambil kesempatan pada kesempitan klien aku sekarang. Okay, so itu kita memang kena sentiasa check adakah sama ada kita buat sesi dengan klien ni disebabkan kita nak penuhi jam klien, okay, penuhi jam klien dengan menyebabkan kita punya klien kita bergantung kepada kita. Okay, so itu kena selalu tengok peranan kuasa kita. Okay, matlamat kaunseling adalah sebenarnya nak kurangkan tekanan klien. Okay, so kita tak nak kalau boleh klien tu rasa harm tu daripada kita. Okay, kita nak kurangkan tekanan klien, kita nak bantu klien mencapai matlamat yang ditentukan oleh mereka. Okay, mereka datang dengan matlamat biasanya, apa yang mereka nak selesaikan, apa yang mereka nak capai dengan proses kaunseling ni, dan juga kita nak bantu klien selesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. So ada 3 benda ni, 3 matlamat kaunseling ni yang perlu kita sentiasa ingat, okay, dalam pada kita berurusan dengan klien. Okay, seterusnya, okay, counselor of course terdedah, okay, dia boleh je ada peluang untuk gunakan kuasa dia, okay, gunakan kepentingan diri dia, okay, dalam pada nak menolong klien, okay, tapi okay, counselor ini biasanya terdedah juga dengan salah laku amalan, okay, so kena selalu perhatikan diri kita, check. Yang pertama, adakah sedang kita sekarang utamakan keperluan diri kita, okay, berbanding dengan keperluan klien. Okay, so kalau kita lebihkan keperluan diri kita, kita sedang menggunakan kuasa kita, sedang melanggar asas-asas etika itu sendiri. Okay, itu yang pertama. Yang kedua,
adakah tingkah laku yang aku lakukan sekarang berasaskan minat aku, berasaskan apa yang aku nak buat ataupun minat klien. Okey, tapi kalau kita pergi kepada diri kita, macam tadilah, maksudnya kita sedang mengaplikasikan, sedang menggunakan power, kuasa, okey, dengan orang kata mencaras ataupun merosakkan etika itu sendiri. Okey, dia mungkin tak pergi kepada merosakkan, okey, tapi kita sedang quick, okey, kita sedang sentuh tentang isu etika, masalah etika dengan menggunakan kuasa kita sendiri sebagai seorang kaunselor. Okey. Yang ni okey, kita dah tahu dah. Saya dah bagi tahu peringkat awal tadi bahawa klien kita memang sangat vulnerable, sangat fragile waktu datang jumpa kita, dan kita dah tahu dah, okey, bila klien ni ada, maksudnya klien ini adalah pastinya daripada individu yang bermasalah, okey, ataupun yang ada isu dalam life dia sekarang. So disebabkan itu dia datang jumpa kita. Okay, so disebabkan pemahaman ini, kita pun dah ada perbezaan power dalam perhubungan tu. So dengan ini, kita tak boleh nak tampilkan bahawa kita ada kuasa, macam kuasa atas daripada dia. Okay, maksudnya kita nak pandang dia sebagai seorang victim, mangsa, itu adalah satu mungkin perspektif yang agak kurang baik. Okay, so kat sini, yang penting kita patuh kepada apa yang telah digariskan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu mensyaratkan kita melakukan amalan secara beretika. Okey, dan ambil tindakan sekiranya kita rasa kita dah tidak beretika. Okey, so itu adalah satu seruan daripada Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey, so ada apa isu undang-undang? Okey, dalam pada kita nak beretika ni, okey, ada juga kadang-kadang kaitan dengan isu undang-undang. So boleh menyebabkan kita terlibat dengan kes-kes mahkamah. Okey, so ini adalah satu isu ataupun satu pengalaman yang perlu kita ketahui. Okey, dan juga kita juga kena tahu macam mana nak handle, okey, perkara-perkara tersebut. Okey, contoh isu undang-undang yang kemungkinan dihadapi oleh kaunselor dalam amalan dia. Apabila you all pergi kepada praktikum, pergi kepada internship, you all akan terlebih terdedah dengan isu undang-undang berbanding kita buat amalan ni, kita buat counselling ni dalam UMT ataupun dalam setting-setting yang serupa dengannya. Okey, so yang pertama kat sini mendapat seminar untuk menyerahkan laporan sesi dan sebarang dokumen yang berkaitan dengan klien semasa. Okey, so kita tengah konsult dengan klien ni, dan one day kita telah dihubungi oleh khidmat peguam ni, dia kata kita perlu hadir kepada mahkamah untuk beri keterangan tentang klien yang sedang kita handling ni. So ini juga pada masa yang sama, sebelum perbicaraan itu biasanya kita kena serahkan laporan sesi dan juga sebarang dokumen yang berkaitan. Okay, so ini dah jadi satu, bukan saja hal etika tapi ia juga melibatkan hal undang-undang. Okey, yang kedua, okey, kalau kita konsult dengan klien, kita tengok one day kita find out bahawa klien kita ditahan kerana memiliki dadah. Okey, so kaunselor akan diseru, okey, dihantar seminar untuk hadir ke mahkamah untuk beri keterangan ataupun beri mungkin pengalaman sesi kita dengan klien kita macam mana. Okey, so itu juga melibatkan isu undang-undang. Okey, ada juga klien kita yang telah menjemput kita, okey, hadir ke mahkamah disebabkan dia nak kata hari ini ada perbicaraan tentang siapa yang akan dapat hak penjagaan anak, saya ke suami. Okey, so saya naklah kaunselor hadir disebabkan ini adalah isu yang terbesar dalam life saya sekarang. Okey, ini juga melibatkan isu undang-undang dan juga etika. Okey, dan juga kadang-kadang tu datang klien yang baru pada kita, okey, berbicara mungkin tentang masalah kerjaya dia. Okey, one day dia datang pada kita, dia decide, dia kata saya dah dalam proses nak menyaman majikan saya, okey, yang mana saya rasa telah membuli saya masa waktu kerja.
Okey, dan peguam telah menghantar saya untuk saya jalani satu proses, satu penilaian yang mengatakan saya betul-betul berada dalam keadaan emotional stress, okey, dengan kerja saya. Ini juga melibatkan undang-undang dan juga etika. Okey, so akan ada banyak lagi, okey, mungkin isu ataupun perkara-perkara yang you all akan terdedah. Undang-undang, etika dan juga konsep-konsep yang setara dengannya. Okey, so macam mana kita nak tahu bahawa ni isu undang-undang ni. Sekarang aku sedang hadapi dilema ataupun isu ni adalah disebabkan oleh ianya termaktub dalam undang-undang Malaysia, undang-undang negara kita. Okey, so apabila pertama kita nampak dekat situ, apabila ada prosiding undang-undang ataupun lebih kurang sama sedang diadakan. Okey, so maksudnya tadi macam kes-kes tadi, okey, tengah ada perbicaraan, okey, tengah ada mungkin satu keputusan yang perlu dibuat berdasarkan satu keputusan undang-undang yang perlu dibuat berdasarkan mungkin keterlibatan kita. Okey, so itu satu. Okey, kalau ada perbicaraan, kalau melibatkan mahkamah, so itu adalah isu undang-undang. Yang kedua, apabila melibatkan peguam. Okey, contoh kadang-kadang peguam hadir, peguam call. Okey, so itu adalah isu undang-undang. Okey, yang ketiga, apabila kita terdedah kepada menerima aduan mengenai salah laku. One day kita buka surat, kita tengok, kita terima satu kenyataan salah laku daripada pihak komiti yang melaisenskan kita, yang memberi lesen KBPA pada kita. Okey, iaitu Lembaga Kaunseling Malaysia. Okey, ada klien kita yang report tentang salah laku kita kepada Lembaga Kaunseling Malaysia dan mereka menghantar surat notis kepada kita dan itu pun sudah melibatkan undang-undang. Okey, so apabila melibatkan undang-undang ini, okey, kita perlukan perkhidmatan guaman. Okey, kita bukannya bergerak secara sendiri, okey, tapi apabila ada isu yang berkaitan dengan undang-undang tadi, okey, kita perlu consult biasanya administrator ataupun kita katakan pemerintah ataupun pengurus untuk organisasi tersebut. Okey, contohnya kalau kita ni bekerja dengan hospital, okey, kita akan ada lawyer ataupun pemerintah yang biasanya cara ataupun cakna pasal isu-isu undang-undang di hospital. Okey, kalau kita di sekolah pun ada, kalau kita di agensi kesihatan mental pun ada, kalau kita berada di organisasi tempat kerja pun kita ada. Okey, so bukannya kita terus berurusan hal undang-undang ini secara persendirian, tapi biasanya kita perlu consult kepada administrators dan juga peguam-peguam yang terlibat dengan organisasi kita. Okay, so kalau kita kerja awam ke, kerja swasta ke, biasanya akan ada perkhidmatan peguam yang telah disediakan oleh organisasi kita. Melainkan kalau kita sendiri yang buka firma kita. Okay, yang buka firma tu you all kena cari pihak guaman yang tertentu, bina network yang baik dengan mereka. Okay, so itu adalah pengakhiran kepada bab 1 kita. Okay, saya nak masuk sedikit bab 2. Okay, tapi kita rehat dulu. Tak masuk banyak, mungkin dalam 5-6 slide. Okay. Tapi apa-apa persoalan mungkin saya boleh respon dulu sebelum kita berhenti rehat. Kalau ada soalan. Okey. Faham? Seminar tu apa tadi? Seminar tu apabila mahkamah nanti panggil kita untuk beri keterangan tentang klien ke, tentang proses yang telah kita jalani dengan klien ke. So arahan daripada mahkamah untuk kita hadirkan diri, beri keterangan itu adalah seminar. Okey, dan seminar ni kita akan ada satu topik yang akan kita lalui. Okey, tak silap saya lepas kerahsiaan. Okey, dia pergi kepada seminar.
Okey, yang tu kita akan tengok sebab it's common juga okey dalam kita kata bekerja dengan klien ni kita kena panggil okey oleh mahkamah dan of course itu adalah orang kata satu peluang yang sebenarnya mendebarkan okey dan kita pun kena pasti dulu sebelum hadir ke mahkamah tu apa keterangan-keterangan yang boleh aku beri, apa keterangan-keterangan yang tak boleh aku dedahkan. Yang tu penting. Okey, tapi seminar ni bila kita di seminar, bila kita dipanggil, kita wajib okey kita perlu menghadirkan diri. Kita tak boleh tak nak pergi sebab kita nak pelihara confidentiality klien, oh saya tak nak hadir. Itu akan jadi satu tindakan undang-undang akan diambil ke atas kita. Okey, so itu adalah seminar. Okey, arahan daripada mahkamah untuk kita hadirkan diri ke mahkamah, beri keterangan tentang sesuatu perkara itu adalah seminar. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada kita berhenti rehat 10 minit. Okey, saya jangkakan kita punya pertemuan tak akan lama lah. Sebab saya nak masuk hanya mungkin kepada basics of bab 2. Okey, so kita berhenti rehat sekarang. Kita akan masuk balik pukul 9.10. Okey, thank you.
Saya boleh sambung Okey, nampak ke apa yang saya sharekan? Boleh kan? Okey. So yang kedua, bab yang kedua, kita pergi kepada identity professional counselor. So kita ingat balik dalam kerjaya kita, dalam profession kita ni, ia adalah satu kerjaya perhubungan menolong. Tapi dalam kerjaya ini, dalam profession ini kita berkongsi asas dia dengan banyak jenis kerja. Contohnya social worker, kita ada juga psychiatrist, kita ada juga psychologist. So kita ada identiti yang membezakan, yang meletakkan counselor ni berasingan, yang unik daripada lain-lain profession. So itu yang kita nak dalami pada bab ini. Apa yang menyebabkan kelainan pada seorang kaunselor, identiti seorang kaunselor itu, dan kita boleh jawab, kita boleh respon selepas bab ini. Apa yang membezakan kita dengan identiti professional mental health yang lain. So ini adalah bagaimana kita nak memberi nama profesional itu kepada seorang kaunselor pada bab ini. So kita pergi tengok pada falsafah asas profession counselling. Falsafah asas profession counselling maksudnya apa asas dia, apa tapak dia. So dekat sini kita ada 4 kepercayaan dalam nak bantu orang lain yang mempunyai masalah kesihatan mental. Ingat balik banyak profession yang nak bantu motivator pun salah satu daripadanya yang nak bantu klien, patient ataupun individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. So asas yang pertama untuk seorang kaunselor, kita nakkan kita perspektif yang terbaik dalam membantu individu menyelesaikan isu-isu masalah emosi serta peribadi adalah model kesejahteraan kesihatan mental. Kita gunakan satu model ini, model kesihatan model kesejahteraan wellness kesihatan mental dalam pada kita menangani isu-isu personal, isu-isu emosi dengan klien kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahawa isu ataupun dilema ataupun mungkin permasalahan klien itu datang disebabkan oleh dalam kita katakan masalah perkembangannya. So masalah ini, isu perkembangan ini kita boleh perhatikan bahawa pada saat ini mungkin dia tidak mampu. Disebabkan oleh halangan, sekatan-sekatan ataupun ketidaksedaran, tapi dia ada potensi untuk berkembang untuk jadi orang yang mampu, yang berpotensi, yang ada keupayaan melawan segala masalah yang dia ada. Dengan itu juga kita kena tahu tentang dinamik pertumbuhan dan perkembangan manusia ni. Disebabkan tu kita ambil subjek developmental psychology. So masalah-masalah manusia ni dia ada satu in common yang telah kita pelajari masa kita belajar developmental psychology dulu. So biasanya mungkin masalah remaja dia macam ni. Disebabkan perkembangan dia masih belum komplit tentang apa, pemikiran dia gaya macam mana, dia punya fizikal macam mana, so dia akan bawa kepada isu-isu yang common seperti ini dan cara pemikiran seperti ini. Tapi apabila masuk kepada sesi, apabila kita faham dia punya fizikal, dia punya emosi, dia punya perasaan, dia punya pemikiran time tu, kita mampu untuk memberi perkembangan yang baru kepada mereka. Berdasarkan perkembangan lama yang mereka start tu.
Okay, so itu yang kedua. Secara asasnya isu manusia ni bertitik tolak daripada masalah perkembangan. Okay, yang ketiga, kita berpandangan bahawa pencegahan dan intervensi awal tu adalah lebih jauh daripada merawat. Kalau boleh, kita nak supaya klien-klien kita ni tak terjerumus lagi dalam masalah tersebut. Okey, apa yang boleh dia lakukan untuk mengelakkan diri dia masuk kepada lubang permasalahan. Okey, so itu lebih baik daripada kita nak merawat. Okey, contoh kalau dah depres, nak rawat itu akan ambil masa, dan juga memerlukan mungkin intervensi yang berlainan yang lebih kompleks untuk menangani isu yang lebih kompleks. So disebabkan itu kita nak supaya kalau ada masalah pun, masalah tu kena berada pada peringkat awal. Kita nak supaya kita ada campur tangan yang baik pada peringkat awal. So, bila ada campur tangan, bila ada intervensi yang baik pada peringkat awal ini, dia boleh menyelamatkan klien daripada terus kiranya masalahnya pergi kepada ekstrim. So itu yang ketiga. Yang keempat, matlamat kita dalam bidang kaunseling adalah pertama, nak beri kuasa kepada klien. Bukannya kita nak share ke, kita nak ambil ke, tapi kita nak beri kuasa kepada klien supaya dia boleh selesaikan masalah-masalah yang dia hadapi tanpa penglibatan ahli-ahli profesional kesihatan mental. So itu apabila klien tu tak perlukan kita, itulah yang kita nak. Yang kedua, kita nak ajar supaya klien dapat kenal pasti dan selesaikan masalah mengikut kesesuaian sendiri pada masa akan datang. So kita ini ada satu capability, satu kemahiran, satu juga pengetahuan macam mana untuk menyelesaikan satu-satu masalah. So dengan itu kita nak supaya klien kita pada masa depan apabila mereka berhadapan dengan masalah yang sama ataupun masalah yang berlainan, mereka ada satu model penyelesaian masalah mengikut kesesuaian sendiri. Masuk kesesuaian sendiri itu mengikutlah kepada dia punya kekuatan, dia punya kekelemahan, dia punya mungkin batasan, semua tu kita kena ambil kira, klien pun kena ambil kira apabila membuat satu-satu penyelesaian masalah. So kita nak pergi kepada yang pertama tadi, apa itu model kesejahteraan? Wellness model. So wellness model ni telah dibentuk oleh Myers, Sweeney dan Whitmer. Pada tahun 2000, dia telah bentuk satu model kesejahteraan ni yang mana khusus untuk bidang kaunseling. So kebanyakan model utama yang digunakan oleh ahli profesional kesihatan mental yang lain, contoh macam psikiatri ke, macam psikologis ke, kebanyakannya pada awal dan juga dominannya menggunakan model kesihatan ataupun model berasaskan penyakit, illness. So biasanya bila kita bincang tentang model kesihatan ataupun model berasaskan penyakit ni, kita kembali kepada klinik. Klinik yang biasa kalau kita pergi, kalau kita ada masalah kesihatan, kita pergi klinik, jumpa doktor. So doktor akan memberi satu label penyakit kepada kita. Kita panggil diagnosis. Maksudnya kalau kita pergi tu doktor akan tanya apa gejala-gejala yang kita alami. So mungkin dia akan kata, oh awak sedang mengalami sekarang ni, oh demam biasa ni. Demam biasa dia kata. So itu adalah satu proses diagnosis yang mana ini adalah apa yang dihadapi oleh klien, diberikan kepada pasien. Biasa doktor dipanggil pasien. Diberi kepada pasien. Dan doktor juga akan apply aplikasi saintifik pengetahuan dia macam mana untuk mengubati penyakit ini. Dia akan cuba untuk kembalikan pesakit ini kepada keadaan asal sebelum dia berpenyakit. So itu adalah matlamat seorang doktor. Then
apa yang jadi, doktor juga akan aplikasi pengetahuan saintifik macam mana nak baik pulih penyakit-penyakit pasien dia ni. Then dia akan diberi ubat, melalui pengaplikasian pengetahuan itu diberi ubat yang bersesuaian. Dan apabila contoh kalau ubat tu okey, maksudnya apa yang didiagnosis tu bagus, tepat, dan juga penggunaan aplikasi pengetahuan dia tentang ubat yang bersesuaian dengan penyakit ini, then klien itu akan sembuh. Dan klien tu akan goes on dengan dia punya life. Tapi one day mungkin klien itu akan sakit. Sakit balik, mungkin sakit yang sama ataupun sakit yang berlainan, dia pun akan kembali jumpa kepada doktor. So ini adalah model model penyakit, model kesihatan dan model berasaskan penyakit yang biasanya dipegang oleh doktor-doktor perubatan, dalam menjaga klien yang mengalami kesakitan fizikal. Tapi kita tak guna model tersebut. Kita tak buat apabila klien datang jumpa kita, kita analisa penceritaan dia dan kita meletakkan satu label. Kita kata ni sakit ni. Ni sakit hati ni. Kita tak ada satu model yang begitu. Kita guna pakai model yang berlainan. So kita menggunakan model wellness tadi yang dibawa oleh Myers and the Gang tadi. So kita gunakan model tersebut dalam pada kita nak merawat ataupun kita nak bekerja dengan klien. Yang pertama kita tengok model tersebut, matlamat dia adalah untuk setiap individu capai kesihatan mental yang positif sehingga ke tahap yang mampu dicapai. So tujuan model tersebut adalah untuk individu yang pada asalnya mungkin tidak mampu untuk capai kepada tahap kesejahteraan yang dia boleh capai, kita nak supaya dia bergerak ke arah itu. So itu matlamat dia. Dan juga daripada segi perspektif wellness ni, kesihatan mental ni letaknya dalam satu kesinambungan, satu kontinuum yang berterusan. Saya tunjuk dekat sini, gambar rajah. Kita tengok ini adalah garis panjang ke atas ni adalah satu kontinuum. Satu kita katakan kefungsian keseluruhan aspek-aspek mental dan emosi ni letak dalam satu garis yang panjang ni. Pada yang hujung ni, kesempurnaan diri, self-actualization, kita nampak mungkin golongan manusia, golongan individu yang mana yang mampu adapt dengan apa saja situasi yang dia ada. So dia respect dengan diri dia respect dengan orang persekitaran dia dan dia pergi kepada mereka yang mencapai self-actualization. Pada hujung yang kanan. So kesihatan mental ni dia akan ada level dia, tahap dia. Mungkin you all duduk yang hujung paling kanan. Ada setengah orang tengah. Maksudnya kadang-kadang dia berfungsi, kadang-kadang dia boleh capai self-actualization, tapi ada banyak ketika juga dia rasa dia tidak berfungsi. Ada orang mungkin pergi kepada 75%, duduk dekat kuartal yang ketiga ni, kuartal yang keempat, ketiga ni, maksudnya dia kadang-kadang adalah ketidakfungsian tersebut. Tapi most of the time, dia adalah orang yang self-actualization-nya tinggi. Tapi dalam kontinuum yang sama akan ada kita nampak orang yang paling tak berfungsi di hujungnya yang sebelah kiri. Yang ni mungkin kita boleh tengok kepada golongan skizofrenia, golongan mereka yang menghidapi kecelaruan mental yang dah tak boleh nak respon, yang tak boleh nak terima apa saja bentuk rawatan. So ini mungkin penghujungnya. Lawan kepada mereka yang golongan yang tadi sempurna daripada segi self-actualization dia. So dalam pada kita nak tentukan sama ada seseorang tu sempurna ke ataupun tidak berfungsi ke ataupun duduk kat tengah-tengah ke, kita kena teroka melalui pelbagai aspek. Pelbagai aspek yang spesifik. Yang ni kita tengok, kita check balik dengan klien kita, mungkin ada masalah ataupun isu yang dihadapi mereka itu terlibat dengan aspek-aspek penting ini. Pertama, of course,
kita sangat-sangat fragile dengan perhubungan keluarga. Okey, dan juga sangat-sangat vulnerable. Bukan fragile, vulnerable maksudnya kalau perhubungan keluarga kita itu elok, disokong baik, maka kita akan most probably kita duduk dekat sebelah kanan ni. Tapi kalau kita ada sedikit saja pun masalah keluarga, kita boleh tergugat. Okey, boleh tercampak beralih ke sebelah kiri. Okey, yang kedua pergi kepada persahabatan. Okey, persahabatan, kawan-kawan juga boleh menjadi satu titik masalah yang besar pada seseorang klien. Okey, dan juga perhubungan lain. Perhubungan lain ni kita kena tengok kerja, hubungan dengan kawan tempat kerja, okey, ataupun kejiranan, ataupun masjid ke, gereja ke, apa saja. Okey, perhubungan yang dibentuk selain daripada sahabat dan juga keluarga. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada career dan juga pekerjaan. Okey, kadang-kadang pekerjaan itu tidak memuaskan hati seseorang. Okey, pekerjaan itu terlalu membebankan dia, masa tak ada dengan family ataupun tak ada kerja. Okey, so apa saja. Pergi juga kepada aspek kerohanian dan keagamaan. Okey, kadang-kadang aktiviti-aktiviti masa lapang, okey, tak ada masa lapang pun jadi hal, masa lapang terlebih pun jadi hal juga. Okey, kesihatan fizikal, okey, penting. Okey, mungkin you all kurang, mungkin ramai lagi yang masih fizikal masih mantap. Okey, tapi kalau yang seusia yang dah macam dah tua, okey, yang dah baya-baya pertengahan abad, okey, so itu mungkin banyak ada masalah fizikal. Okey, persekitaran kehidupan, okey, dia punya lingkungan dia macam mana. Okey, status keuangan dan juga sexuality. Okey, so ini adalah aspek-aspek spesifik yang biasanya diteroka ataupun dilihat apabila nak menentukan kesejahteraan kesihatan mental seseorang tu. Okey, maksudnya klien kita, okey, kadang-kadang dia akan pergi kepada masalah disebabkan ada aspek-aspek ini yang tak dapat dipenuhi dengan baik. Okey, so ini yang kita kena tengok apabila kita apply model ini. Okey, apabila kita praktis dengan model ini yang sebenarnya kita kena perhatikan level mana klien ataupun diri kita berada dan apa aspek-aspek yang telah nampak ada mungkin ada lompong ataupun ada kerosakan, ada damage yang perlu kita betul-betul teroka. Okey, so itu adalah kita nampak skala. Okey, kita nampak satu kesinambungan dari yang dibawa oleh Mayes and the gang tadi. Okey, so kita tengok kepada sini. Okey, yang pertama tadi, yang belah kanan tadi ingat balik, ia kita kaitkan dengan teori Maslow yang mana individu yang mampu capai kepada self-actualization. Okey, self-actualization ni dia tak semestinya kaya, dia tak semestinya berpendidikan tinggi sahaja, tapi apa yang dia boleh terima tentang diri dia. Okey, dia respect diri dia dengan apa yang dia ada, itu adalah menuju ke arah self-actualization. Okey, dan kita tengok balik tadi, okay, yang ni, okay, yang diperkatakan oleh orientasi wellness ni, okay, yang mana kesihatan mental kita ini melibatkan beberapa skala dalam kefungsian mental dan emosi. Okay, dan juga selain daripada skala, kita boleh tentukan level tu, okay, kesejahteraan mental dan emosi seseorang itu juga bergantung kepada aspek-aspek yang telah saya sebut tadi kat tengah ni. Okey, so saya rasa sampai situ saja. Okey, 9.30. Okey, saya tak nak pergi sampai pukul 10. So nanti pada hari Selasa kita akan sambung pada slide yang ke-8. Okey, so kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita tamatkan kuliah kita pada hari Minggu ni. Okey, tak ada soalan Okey, tak ada soalan. So dengan itu kita tamatkan kuliah kita pada slide yang ke-7 tadi. Dan pada hari Selasa ni insya-Allah pukul 8 kita akan sambung pada slide yang ke-8. Okey, so bila tak ada soalan tu saya assume yang you all boleh faham dengan baik apa yang telah saya kongsikan tadi. Okey, dan have a great weekend walaupun tinggal sehari hari ni je lagi, esok dah sambung kelas.
Okey, so terima kasih untuk hari ini, kedatangan pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama.